Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah anda sedang menyaksikan Assalamualaikum bersama dengan saya Hana Ismail bersama dengan Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahalan. Sempurnakah solatku? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, lama sangat kita bersama Ustaz kan? Alhamdulillah. Dan pagi ini saya cukup excited sebab hari ini bukan setakat kita nak belajar secara teori saja, tapi praktikal juga untuk kita kata orang mempercantikkan, memperbaiki lagi sebenarnya kualiti solat kita insya-Allah. Baik, masya-Allah. Baiklah, kita nak menggunakan sepenuhnya kata orang kita punya model dekat sini sebab kita nak fokus kepada rukun fi'li, rukun qauli dengan rukun qalbi insya-Allah. Okey, saya nak fokus pada rukun fi'li insya-Allah. Jadi Ustaz nak mulakan dengan rukun yang mana dahulu? Okey, kita akan mulakan dengan berdiri dahulu. Maknanya yang pertama kita dah sebut dah tadi takbiratul ihram. Kerana takbiratul ihram ni kita dah sebut dia adalah kita kena melafazkan. Baik. Cuma ada persoalan. Ustaz, kalau kita Ustaz bangun minta diri izin bangun. Kalau kita nak berdiri contohnya kan? Kemudian kita tidak angkat tangan. Kita lafaz Allahu akbar. Pernah tak nampak? Mungkin di Malaysia jarang kita nampak. Tetapi adakah batal solatnya? Maka jawapannya tidak batal. Kerana mengangkat tangan ketika mana takbiratul ihram itu sunnah. Tetapi lafaz takbir itu rukun. Jelas. Itu kena beza dah. Kesempurnaannya adalah seperti ini dalam mazhab Syafi'i. Ketika mana kita lafazkan takbiratul ihram, Allah tu kita dah angkat tangan. Allah. Kemudian takbiratul ihram tangan ini dalam mazhab Syafi'i jari ni mencecah anak telinga ni. Ni di ujung telinga ni. Kan? Allah tak tertutup, tak mengangkang macam ni. Ni terbuka jari. Yang ni nak terkam orang. Tutup ni tak tutup. Dia kadar biasa. Ustaz, perempuan punya macam mana Ustaz? Jadi perempuan pun sama jugalah. Cuma perempuan ini kenapa kena kepit-kepit? Orang tanya, Ustaz, perlu ke kepit-kepit kita nak semayang macam ni? Sebab supaya tidak tersingkap aurat. Itu saja. Solat sama seperti mana lelaki solat. Cumanya dia kena kepit itu adalah supaya tidak tersingkap. Supaya auratnya mungkin daripada pakaiannya tidak tersingkap. Tapi kita di bumi Nusantara ni, kebanyakan contohnya di Malaysia ni pakai telekung. Jadi telekung tu dah memang labuh. Jadi kita angkat tangan seperti biasa. Kalau wanita tu supaya tidak tersingkap aurat. Dan lelaki mestilah sejajar. Mengangkat seperti mana dalam hadis Nabi. Dia angkat tangan ibu jari ni kena pada cupingnya. Dan tidak terlampau buka dan tidak terlampau tutup. Sederhana. Allahu Akbar. Jadi sekali lagi dengan sempurna. Allah tu kita dah masukkan niat. Allahu Akbar. Jadi itulah kesempurnaannya. Baik. Sebelum kita nak panggil ni, kan, untuk kita nak tahu bahawa rukun yang kedua kita tahu Al-Fatihah dan kita nak tahu bahawa dia adalah kita nak kena berdiri. Kan kita sebut tadi kan, rukun fi'li tadi berdiri. Baik, kita nak berdiri. Baik, silakan. Tadi rukun qauli kita sebut ni kita nak berdiri, rukun fi'li. Baik. Bila kita sebut berdiri, maka yang pertamanya dia mesti berdiri pada uruf manusia. Pada uruf kita. Uruf ni maksudnya apa yang disebutkan oleh orang Malaysia ni macam ni berdiri tak? Berdiri. Baik, berdiri. Kalau dia mencangkung contohnya, mencangkung. Okey, macam tu. Berdiri ataupun tidak? Ni memang buli sungguh ni kata kan. Berdiri tak macam ni? Kalau pada kadar kita. Sepak ni Ustaz. Ini kita kata tak berdiri. Maka sah tak kalau dia duduk kadar begini untuk nak solat? Maka tak sah. Kalau dia bangun sikit, dia ke depan sikit. Contohnya macam tu, ke depan sikit. Kita kata berdiri tak? Baik, kalau kadar kita kata yang ni dia kira berdiri. Maka diiktiraf pada uruf kita. Uruf kita maksudnya pada adat kita, pada mata pandang masyarakat kita, kata ni berdiri Ustaz. Maka dia iktiraf berdiri. Satu lagi persoalan yang timbul. Ustaz, boleh tak kalau kita bersandar? Dalam mazhab Syafi'i. Mazhab lain ada perbahasan dalam mazhab Abu Hanifah dan sebagainya. Dalam mazhab Syafi'i, apabila seseorang bersandar, sama ada sandar tanpa keuzuran. Tanpa keuzuran. Antaranya sandar dengan tongkat. Minta maaf, Ustaz ada tongkat sini. Dia sandar dengan tongkat. Contohnya, berdiri, kamu pegang macam tu, bersandar. Macam tu. Ni, bersandar dengan tongkat. Tanpa keuzuran, dalam mazhab Syafi'i, maka hukumnya makruh.
Tanpa keuzuran. Kalau ada keuzuran, sekiranya dia ni memang tua ataupun usia dia lanjut kerana keuzuran tak boleh nak berjalan melainkan dengan tongkat ataupun berdiri melainkan dengan tongkat, maka hukumnya tidak menjadi masalah, tak dikira makruh. Sebab tu kita ada tongkat. Orang solat dalam berdiri, dia pegang. Contohnya tongkat, dia kena pada tongkat supaya dia nak stabil berdiri. Maka pada waktu itu, solatnya, kata dalam mazhab Syafi'i, kalau tanpa keuzuran dia pegang pada tongkat, hukumnya makruh. Tapi kalau keuzuran, tidak dikira makruh. Baik. Itu dikira berdiri. Okey, Ustaz, bagaimana pula dengan keadaan yang contohlah ruang untuk berdiri itu terhad. Mungkin kalau di kapal terbang, ada ruang untuk berdiri itu terhad. Dia diri dekat tempat seat tapi nanti orang nampak pelik pula. Dia macam mana tu, Ustaz? Baik. Satu soalan yang Ustaz tunggu tadi. Ya, Masya Allah. Kan? Jadi, kalau dalam kapal terbang, memang kita suka nak berdiri sebab seat tu dekat. Kita nak berdiri pun tak boleh sebab kita nak berdiri tu memang tak dibenarkan ataupun tak membahayakan. Contohnya, kalau ada sesetengah jenis kapal terbang. Kalau kita pergi umrah, kita naik jenis kapal terbang tu, tak perlu Ustaz sebutlah. Kita naik kapal terbang tu, tak kiralah mana dia ada ruang solat. Disediakan ruang solat, maka kita boleh solat di ruang dia sebab dibenarkan. Tetapi saja-saja kita nak berdiri, memang kebiasaannya tak dibenarkan. Kalau kita nak pergi ke depan ke tempat laluan ke, memang tak benar. Pada waktu itu kata ulama, solat di atas kapal terbang boleh dibenarkan duduk. Sebab kita ada keuzuran tak boleh nak berdiri, waktu itu kita boleh dalam keadaan duduk. Dia tak sama macam sampan tadi, dia tak sama. Dia bergantung kepada kenderaan yang kita naik dan situasi yang kita sedang hadapi itu. Baik, Masya Allah. Okey, Ustaz, boleh tak kita beralih kepada rukun fi'li yang berikutnya? Saya kira dah jelas tentang rukun bab berdiri ini, Ustaz. Baik. Okey. Sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, okey, jelas. Diri dulu. Okey. Ada rukun kita selepas ni kita nak rukuk, tapi Ustaz tak nak rukuk. Sebenarnya Ustaz nak pergi kepada di mana kita nak letakkan tangan lepas takbir. Okay, di pusatkah? Di bawah pusatkah? Ataupun di atas dadakah? Kan? Ataupun di bawah terus. Mesti tuan-tuan pernah melihat keadaan-keadaan ini. Yang pertama kita tengok di tepi. Kan? Dia takbir, Allahu Akbar, duduk letak tepi. Kita kata ni mazhab mana pula? Kan? Sah ke Ustaz? Sebab kita mungkin di Malaysia, mungkin kita nampak keadaan satu je. Tapi kalau kita pergi ke Mekah, Ustaz, saya nampak Ustaz ada orang solat, dia tak letakkan tangan di atas perut dia. Kemudian kalau yang letak pula, ada 3. Satu, lepas takbir, letak atas dada dia. Letak atas dada dia. Satu. Yang kedua, letak atas di antara pusat dan dada. Ada satu lagi Ustaz, saya tengok di bawah pusat. Mana pusat? Ni pusat. Saya nak tengok pusat. Ni pusat, di bawah pusat dia. Jadi, sah ataupun tidak? Sebenarnya, khilaf para alim ulama. Dalam mazhab Syafi'i, diletakkan seperti mana dalam hadis Nabi, diletakkan di atas pusat, di bawah dada. Maknanya, di atas pusat. Ada 2. Ada yang mengatakan pusat, atas pusat. Maksudnya, ni pusat kita, kita letak tangan kita, tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri, kemudian tangan kiri ni diletakkan di pusat, kemudian kita letakkan tangan kanan. Beginilah. Mana pusat? Okey, ni. Itu satu pandangan. Ada pandangan yang katakan tak, di atas pusat tu maksudnya pusat di atas dan di bawah dada. Ni dada dia. Kan? Di bawah dada, di atas pusat, tengah. Sebab tidak ada hadis yang menyatakan di mana sebenarnya Nabi letak, kerana semuanya berbeza-beza pandangan. Okey. Ada pandangan, ni dalam mazhab Syafi'i, ada pandangan yang mengatakan lepas. Ni mazhab Maliki. Tapi ada juga yang mazhab Maliki yang letak di atas ni. Tapi tidak jadi masalah. Ustaz, seronoklah saya nak buat macam ni, boleh tak? Ikut mazhab Syafi'i. Sebab kan Ustaz sebut tadi, kita bila nak bermazhab, kalau keadaan itu perlu kita, bukan kita kata bertukar mazhab, kita nak mengikut pandangan yang lain dengan sebab-sebab tertentu, maka barulah tidak jadi masalah. Dia bukan suka-suka kita nak ambil. Jadi, solat seperti mana dalam mazhab Syafi'i, kalau lepas ini, mazhab lain. Baik. Kalau di dada ni Ustaz, di atas dada macam ni pun mazhab lain. Dalam riwayat Imam Ahmad, dia kata Nabi sebut dalam hadis di dada, di akhir dada. Ni akhir dada, ni dada dia. Di akhir dada, sebab tu di atas sikit. Baik. Ini dia.
Kalau mazhab Abu Hanifah di bawah pusat. Memang ada hadis di bawah pusat. Ni pusat dia di bawah. Ni pusat ustaz di bawah. Ini adalah pandangan dalam mazhab Abu Hanifah. Jadi kita mazhab Syafi'i, kita bincangkan dalam mazhab Syafi'i, di atas pusat, di bawah dada, di pertengahan. Jadi kita duduk letak begini. Satu lagi persoalan. Ni semua benda yang sunnah. Sebab bukan rukun. Ustaz, kita nak letak begini ke ataupun kita nak genggam? Ada dua pandangan. Satu pandangan kita boleh meletakkan sahaja, meletakkan macam tu. Satu lagi pandangan menggenggamkan. Dengan kita menggenggam, al-qabd, kita genggam. Tidak jadi masalah kerana ia tidak memberi kesan kepada rukun tadi. Jelas? Jelas Ustaz. Ustaz, bagaimana pula kalau model ni patah tangan, pakai satu je dia boleh angkat, satu je dia boleh letakkan dekat dada dia. Adakah dia masih perlu teruskan untuk berbuat sedemikian seperti yang dalam rukun atau bagaimana? Bagus soalan Hana kan. Bagus juga kalau patah tangan. Macam mana pula kalau patah sini dia tak boleh. Dia tak boleh angkat. Jadi perlu tak dia angkat tangan? Sebelah lagi. Kan kita kata mengangkat tangan itu sunnah. Jadi kalau sekiranya dia nak buat perkara sunnah dan dia mampu sebelah saja, maka buatlah sebelah. Allahu Akbar, dia letak sebelah. Kalau ustaz tangan kanan yang besar kan, tangan kanan. Kalau tangan kanan pula yang patah, takbir tangan kiri, Allahu Akbar, letak atas. Kalau dua-dua ustaz memang patah, contoh tak boleh nak takbir, tak apa, yang penting dia lafaz Allahu Akbar, tak boleh angkat. Duduklah sedemikian kerana dia keuzuran dalam keadaan tak boleh mengangkat tangan, dan mengangkat tangan ini adalah merupakan sunnah yang tidak memberi kesan kepada rukun itu tadi. Jadi kalau dia tak buat pun tak apa, tapi markah sedikit lah. Kita kan nak full mark, nak markah, nak dapat pahala. Bila buat sunnah, pahala lebih. Jadi kita buatlah sunnah itu tadi. Dan sunnahnya, 4 mazhab semua mengikut hadis, mengikut sunnah. Tanpa kita menafikan. Cuma kita di Malaysia ni sejak kecil kita dah memang belajar dalam mazhab Syafi'i. Kita pun tak nak menimbulkan fitnah, maka alhamdulillah kita ikutlah seperti mana pandangan dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan pandangan ulama dalam mazhab Syafi'i. Baik, Ustaz, saya kira kita masih ada lagi ruang untuk kita meneruskan tentang rukun fi'li yang berikutnya. Kita dah settle dah bab takbiratul ihram ni, dan mungkin Ustaz nak tambah sedikit apa lagi rukun fi'li yang boleh kita perlu kita ingat dan biasanya kita kesalahan lazim yang biasa kita buat. Baik, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam masa yang ada kita sebut tadi berdiri, kemudian rukuk. Saya nak sentuh sedikit rukuk. Kadang-kadang rukuk kita ni terlampau bawah. Contoh rukuk bawah lagi. Ni rukuk. Contohnya ni rukuk. Dia pegang bukan ke lutut, dia pegang ke kaki dia. Kemudian kepala dia ke bawah. Adakah ini sempurna? Dan memang kita kata dia tengah rukuk. Tetapi kesempurnaan solat itu perlu dengan betul. Maka dia tidak dikira sebagai sah ataupun tidak. Memang sah sebab dia buat dalam keadaan rukuk. Cuma tak sempurna. Yang sempurnanya dia mestilah badannya di atas ini, badannya sama, ni atas, okey, badannya sama, ni sama. Kemudian tangannya mestilah memegang kepala lutut. Kepala lutut dia, bukan kepala lutut kawan sebelah. Kalau macam saya, tengok beza nampak. Lutut saya atas. Lutut dia bawah, dia jangan pegang kepala lutut saya. Pegang kepala lutut dia. Ukur kepala lutut dia. Jadi, kepala lutut dia dan kepala, kebiasaan orang tengok pada kaki. Yang sempurnanya adalah lihat kepada tempat sujud. Mana sujud? Sujud sini ke sujud situ? Kalau contoh, kadang-kadang kita tengok sini betul? Ataupun tengok. Sebab tu dia tak jadi sempurna sini. Sebab dia tengok tempat lain. Sebab dia tengok tempat lain. Tempat kita nak sujud adalah di sini. Ni tempat sujud kita. Maka tengoklah di sini. Bawalah kepala kita ke depan sedikit. Bukanlah ke bawah, ke depan sikit, tengok sini. Baik, ini adalah sempurna dalam keadaan kalau diletakkan air itu tidak jatuh, maka inilah rukuk yang disebutkan. Wallahu a'lam. Baik, subhanallah. InsyaAllah kita akan sambung nanti pada minggu hadapan mengenai kesempurnaan salat ini. Terima kasih kepada model. Nanti rehat seketika, kembali lagi dalam Assalamualaikum. Ada banyak pengisian insyaAllah selepas ini. Jangan ke mana-mana. Terima kasih Ustaz. يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم.
Makan soft. Islam. Kita pergi solat. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Atta, nane onge bohumbe nispan beta. எனக்கு புரியுது